Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi dalam suasana hujan yang belum lagi reda daripada kemarin. Kita masih lagi insya-Allah, moga-moga kita akan dapat bersama. Dan saya meminta maaf kerana pada pagi ni terpaksa masih lagi hujan, maka terpaksalah berada di dalam kereta sahaja. Jadi insya-Allah walau bagaimanapun kita akan bersama-sama insya-Allah. Kepada sesiapa yang berkelapangan, yang ada kemudahan untuk membuka mushaf, maka sila bukakan mushaf insya-Allah. Muka-muka kita akan mendapat manfaat yang lebih insya-Allah dengan adanya mushaf di hadapan kita. Tetapi jika sekiranya tidak mempunyai kemudahan, teruskan dengan insya-Allah bersama-sama dengan sesi kita pada pagi ini. Pagi ini kita akan bersama-sama untuk melihat apakah mutiara-mutiara yang akan kita dapat petik serba sedikit insya-Allah dengan kekangan masa kita ini daripada muka surat kita pada hari ini, iaitu muka surat 473 daripada Al-Quran kita hari ini 10 hari bulan Rabiul Awal tahun 1442 bersamaan dengan 27 Oktober tahun 2020 insya-Allah. Dan kita akan baca pada pagi ni, kita akan lihat pada pagi ni daripada surah Ghafir. Masih lagi surah Ghafir, kita ada lebih kurang 2-3 muka surat lagi insya-Allah kita akan habiskan. Kita akan baca hari ni muka surat 50, minta maaf, ayat 50 sehingga ayat 58 insya-Allah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kemudahan kepada kita, kelapangan kesihatan kepada kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u wama du'aul kafirina illa fi dalalin mubin. Illa fi dalal, minta maaf, illa fi dalal, tersasul. Jadi insya-Allah pagi ni kita mulakan dengan satu ayat yang mana merupakan sambungan daripada apa yang telah kita baca sebelum daripada ni. Apa yang kita baca sebelum daripada ni iaitu cerita muka surat yang terakhir sebelum daripada ni, iaitu muka surat 472, iaitu malaikat ni bertanya kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka ni, iaitu orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang masuk neraka. Dia akan berkata, iaitu apa? Wa qala allazina finnar li khazanati jahannam ud'u rabbakum. Doalah, panggillah Tuhan kamu tu. Dia kata siapa yang minta, iaitu orang-orang yang masuk neraka tu berkata kepada kepada malaikat-malaikat yang menjaga neraka. Dia kata tolonglah minta supaya apa? Supaya ringankan kepada kami satu hari, walaupun satu hari apa? Satu hari akhirat, iaitu maksudnya sini yauman itu maksudnya ialah sebentar lah, sekejap pun tak apalah, ringankan sikit lah. Jadi pada hari ini kita akan baca apakah jawapan malaikat tu. Malaikat nak beritahu apa kepada awak semua ni kan? Awak dah minta kepada kami supaya kami ni berdoa kepada Tuhan, tapi apa yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka ini? Malaikat berkata pada muka surat kita pada hari ini, iaitu 473 ni, iaitu malaikat berkata qalu, berkata malaikat, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Itu soalan dia. Soalannya ialah apa? Bukankah dulu dah ada rasul-rasul datang kepada kamu? Tengok kan, Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan sini kan, ta'tikum rusulukum. Rusulukum maknanya rasul tu datang kepada kamu, rasul kamu, seolah-olah macam rasul tu adalah satu part daripada kamu. Yes, betul. Kebanyakan daripada rasul-rasul itu ialah memang daripada keturunan, daripada minhum, daripada mereka, daripada kaum tu sendiri. Jadi bil bayinat datang tu bukan datang saja-saja, datang bawa dengan bayinat. Bayinat ni lah perkara-perkara yang boleh menerangkan. Apa dia yang boleh menerangkan tu? Mukjizatnya, ada yang kitabnya, ada yang suhufnya dan macam-macam.
Semua itu adalah bayinat, bukan makna datang tangan kosong, tapi datang dengan tanda-tanda, dengan perkara-perkara yang boleh menjelaskan, menerangkan, mengclearkan, mengexplainkan. Memang clear lah bahawa mereka ni adalah merupakan Rasul-Rasul. Tapi apa mereka jawab? Qalu, mereka kata bala. Barulah mereka ni mengaku. Sekarang mereka kata yes, betul, bala, betul apa? Iaitu betul Rasul dah datang kepada kami, Rasul. Qalu fad'u. Kalau macam tu kata malaikat ni, fad'u, maka mintalah kamu ingat dapat minta ke? Hari ni bukan hari permintaan tahu. Hari ni bukan hari untuk meminta ringankan azab dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah berikan kepada kamu semua di dunia lagi. Rasul-Rasul dah cerita dah semua perkara-perkara ni. Maka malaikat kata fad'u di sini sebenarnya ialah doa lah, minta lah. Minta sini main-main ni, bukannya nak kata Allah Ta'ala akan perkenankan, tak. Sebab apa? Sebab disebut selepas daripada tu, wa ma du'aul kafirina illa fi dolal. Tak adalah kan doa ni, permintaan orang-orang kafir pada hari ni, hari kiamat ni tak ada dah. Semua tu fi dolal ni maknanya tak ada apalah, tak layan lah. Itu kita katakan tak, makna fi dolal ni bukan sesat, tapi maknanya fi dolal makna batil, maknanya tak ada apa-apa, lara, sia-sia saja. Allah Ta'ala tak akan layan. Okey, jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan selepas daripada itu ayat 51 surah Ghafir ni, sebagaimana kita sebut dulu bahawa banyak menceritakan yang kita bacakan sebelum kemarin 2 muka lebih kita baca tentang apa, iaitu seorang daripada keluarga Firaun ni yang menyembunyikan selama ni tu, kemudian dia pun berkata lah kan, dia mengajak, dia bercerita kepada keluarga Firaun, kepada kaum Firaun, kepada orang yang menjadi pengikut kepada Firaun ni, begini. Jadi ertinya sini lah apa kan, dia ni adalah salah seorang daripada orang yang beriman, yang telah cuba untuk membuktikan, memberitahu supaya wahai kaumku, ikutlah apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi sekarang ini apa yang terjadi ialah, kalau kita lihatlah kan bahawa apa yang terjadi ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghancurkan golongan-golongan yang menentang Rasul-Rasul ni sebelum daripada Nabi Muhammad. Apa dia, tak kira Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi apa kan, semua tu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ayat 51 ni, dia memberitahu kepada kita semua lah satu prinsip dalam dunia ni. Dalam dunia apa dia? Iaitu prinsip ini, inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yauma yakumul ashhad. Kita cuba nak tengok kan apa prinsip yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam ayat 51 surah Ghafir ni, iaitu Allah Ta'ala pasti akan menolong siapa? Menolong rasul-rasulnya. Kita tengok kan dalam mana-mana yang pertama tadi yang kita dah jelaskan, iaitu apa tadi, iaitu Allah Ta'ala akan hancurkan kaum-kaum tu. Itu bentuk, salah satu daripada bentuk pertolongan lah. Tetapi antara lain lagi ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kemenangan kepada rasul-rasul yang tertentu tu. Allah tolong mereka, lanansuru, kami akan tolong, pasti. Allah SWT sebutkan ada inna satu, sesungguhnya kami, ada la lagi, la tu makna takkid lagi. Lepas tu lanansuru rusulana, kami akan menolong, kami akan menolong rasul-rasul kami. Itu yang pertama, Allah Ta'ala akan tolong rasul. Okey, sekarang rasul dah tak ada, tetapi siapa yang ada, siapa yang meneruskan kerja rasul-rasul ni, iaitu orang-orang yang beriman. Jadi Allah sebut sini, bukan hanya Allah Ta'ala akan menolong rasulnya, tetapi orang yang beriman pun Allah Ta'ala akan tolong mereka. Jadi sebab itulah bila kita tengok pada hari ni bahawa kita tengok mungkin ada setengah-setengah lah kita kata, bagaimana Allah Ta'ala menolong orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman maksudnya orang-orang beriman yang berdakwah, yang melaksanakan agamanya, yang berpegang kepada Islam. Kita nampak macam tak adalah Allah Ta'ala macam tak tolong pun. Mereka yang memperjuangkan Islam, kita nampak macam Allah tak. Kita jangan rasa ragu-ragu dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ni. Allah Ta'ala sebut ni dia akan tolong. So tapi kita lihat sebaliknya. Tak, dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sebagai contohnya dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu merasai bahawa mereka itu akan ditinggalkan
Apabila mereka ni berkata aku beriman, maka kami akan tinggalkan. Tak, bahkan kami akan cuba mereka. Jadi begitulah sebelum daripada ni, Allah Ta'ala juga telah mencuba orang sebelum daripada ni, sebelum daripada kita. Jadi kita sekarang ni, maka Allah Ta'ala masih lagi mungkin kita ni berada pada fasa percubaan. Kita tak hilang keyakinan bahawa Allah Ta'ala mesti akan menolong orang beriman. Cuma waktunya bila? Waktunya mungkin belum sampai kepada kita. Kalaulah kita ni benar-benar lah orang yang mengajak kepada Islam, tiba-tiba kita ni tak menang, itu tidak bermakna Allah Ta'ala tidak menolong kita. Tak. Sebab dia ada satu fasa yang tertentu. Fasa apa? Nama dia ialah fasa ikhtibar, fasa al-fitnah. Al-fitnah ni erti apa? Iaitu cubaan. Cubaan, bukan fitnah bahasa Melayu tapi fitnah artinya ialah cubaan. Allah Ta'ala mencuba, nak test, nak tengok kan kita ni benar-benar ataupun tidak. Jadi kita jangan ragu-ragu kalau kita ni berada di jalan benar. Jika kita ni belum menang, tapi kita akan menang insya-Allah. Ni akan menang bukan nak lawan COVID saja ni, bukan, tapi nak lawan kebatilan ini, perkara-perkara yang batin ni Jadi seterusnya Allah Subhanahu Taala berkata, iaitu fil hayatid dunya. Di mana Allah Taala akan tolong orang mukmin ni? Iaitu di dalam hidup dunia, nombor satunya. Yang keduanya apa? Wa yauma yakumul ashhad, di hari akhirat lah. Jadi artinya bukan hanya di hari akhirat saja yang tu pasti Allah Taala tolongkan, tapi di dunia lagi Allah Taala juga akan tolong. Okey, kembali kita lihat sini Allah Subhanahu Taala menggunakan sini perkataan yauma yakumul ashhad, pada hari bangunnya saksi-saksi. Of course itu maknanya ialah hari akhirat, tetapi Allah Subhanahu Taala menggunakan perkataan hari di mana bangunnya saksi-saksi. Kenapa? Apa yang saksi di sini? Iaitu pada ketika itu ulama-ulama tafsir kata, yang pertama sekali ialah Rasul-Rasul ni akan bangun, akan berkata bahawa dia telah menyampaikan. Kemudian orang-orang yang beriman akan mengatakan bahawa ya Allah, kami telah memberitahu kepada manusia semua ni. Itu nama dia yang kita sebutkan yang sebelum daripada ni beberapa hari lepas, iaitu nama dia syahadatul haq. Iaitu syahadatul haq apa dia? Iaitu menjadi saksi ke atas benarnya Islam di dalam dunia ini. Jadi bagaimana kata menjadi saksi itu? Iaitu menyampaikan, menzahirkan, menunjukkan, membuktikan. Jadi semua itu ialah kan. Jadi maknanya perlukan usaha yang kuat untuk menjadi saksi ni kan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Makna Rasul tu dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah juz yang kedua tu, Allah Subhanahu Wa Taala, juz sayaku orang panggil Allah Taala sebutkan itu apa? Rasul ini menjadi saksi ke atas kamu. Artinya apa? Dia dah memberitahu, dia dah menunjuk, dan kamu pula sekarang mestilah menjadi saksi kepada manusia. Jadi apa makna saksi? Iaitu mestilah menunjukkan kepada dunia, membuktikan kepada dunia benarnya Islam itu. Jadi kalau kita belum melaksanakan perkara ini semua, maka nantinya manusia itu akan datang bertanya kepada kita, dan kita tak boleh nak menunjukkan, membuktikan kepada Allah bahawa kita telah melakukan usaha tersebut. Jadi oleh kerana itu, maka kita tani bahasa sini, tani mestilah membuktikan, menunjukkan kepada manusia bahawa Islam itu benar. Bagaimana cara? Fikirkanlah cara, pelbagai cara, pelbagai alat, pelbagai kemudahan, pelbagai fasilitas yang ada atas dunia ni, kena berusaha. Kemudian seterusnya Allah SWT, jadi itu nama katakan yauma yakumul ashhad. Ada satu lagi kelompok yang mana ahli tafsir sebutkan, iaitu yauma yakumul ashhad ni, saksi-saksi di sini ialah malaikat-malaikat juga akan menjadi saksi bahawa apa? Bahawa Rasul telah menyampaikan, bahawa orang beriman ini telah menyampaikan, telah melakukan tugas mereka untuk menyampaikan Islam itu kepada manusia. Yauma la yanfa'uz zalimina ma'ziratuhum. Allah sebut sini kan, maknanya ma'zirah ni artinya ialah permintaan, alasan, minta uzur dan sebagainya. Jadi pada hari ini itu hari kiamat ini, tidak ada guna lagi orang-orang zalim ini untuk meminta uzur, untuk berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan apa? Bahawa minta maaflah ya Allah, kami ni sebab ni lah. Tak ada. Di hari akhirat ni bukan tempat untuk meminta uzur, untuk mencari alasan, untuk memberi alasan, untuk berkata apa-apa. No, ma'ziratuhum, no kat sini. La yanfa', tidak ada guna.
Kemudian Allah kata walahumul la'nah walahum su'ud dar. Bagi kamu apa? Laknat. Makna laknat tu azab, kamu akan dapat azab sini, dan bagi kamu adalah su'ud dar, tempat tinggal yang buruk, iaitu neraka lah. Kemudian walaqad ataina Musal huda wa awrasna bani Israil al-kitab. Allah sebutkan apa yang Allah Ta'ala telah beri kepada Nabi Musa, dan kemudian Nabi Musa sampaikan kepada Bani Israel. Nabi Musa telah banyak buat kerja banyak. Jadi kita tahu kan bahawa di dalam Nabi-Nabi ni daripada 25 orang Rasul ada yang dipanggil sebagai Ulul Azmi minar Rusul. Ulul Azmi ni maknanya yang mempunyai keazaman, kesungguhan, buat kerja sungguh-sungguh. Ulul Azmi, azam tu makna azam. Mereka tu ulu tu makna yang mempunyai. Jadi mereka ni siapa? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi Nuh. Jadi masing-masing tu mempunyai kehebatan lah. Kita tahu kan kehebatan masing-masing. Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, of course bulan Rabiul Awal sekarang ni 2 hari lagi kita akan menyambut insya-Allah menyambut 12 Rabiul Awal. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, kita tahu kan suasana yang dihadapi itu sangat dahsyat kan, dipalang orang-orang yang mengikutnya, disalib dan sebagainya. Kemudian itu Nabi Musa yang sekarang kita sedang bercerita. Kemudian Nabi Ibrahim yang bersusah payah terpaksa mengembara, terpaksa hijrah meninggalkan sini. Dan kemudian yang terakhir adalah Nabi Nuh yang mengambil masa 950 tahun berdakwah kepada kaumnya. Tapi berapa orang saja yang beriman? Lebih ramai binatang yang masuk ke dalam kapal dia tu daripada manusia-manusia yang nak beriman. Jadi makna kat sini kan, sebab itulah Allah Ta'ala sebut kat sini kan, Nabi Musa ni selalu Allah Ta'ala ungkapkan. Jadi rupanya Nabi Musa ni menghadapi Bani Israel, dan kita pun sekarang menghadapi juga Bani Israel. Iaitu apa? Bani Israel tak ada pada hari ini. Jadi Allah Subhanahu Ta'ala sebutkan, kami dah beri dah kepada Musa ni apa? Al-Huda, untuk diberikan kepada Bani Israel lah, of course. Wa awrasna Bani Israel, dan kami wariskan kepada Bani Israel Al-Kitab, iaitu kitab Taurat. Maksud kami berikan apa yang dibuat oleh Bani Israel. Kita tengoklah banyak daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang menceritakan tentang pasal Bani Israel, iaitu untuk menjadi pengajaran kepada kita. Bukan nak puji Bani Israel, tapi nak ceritakan beginilah Bani Israel, beginilah Bani Israel. Jadi wahai kamu umat Muhammad, jangan kamu menjadi seperti Bani Israel yang perangai ni macam ni. Tapi kita tengok apa yang berlakulah pada hari ini. Banyak daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yang telah menjadi seperti Bani Israel, perangai-perangai Bani Israel itu, walaupun telah diwarningkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemungkinanlah tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu apa yang telah berlaku pada Bani Israel ini, apa yang dilakukan oleh Bani Israel, apa kejahatan Bani Israel, maka sebab itulah maka kita dengan kita mengaji Al-Quran ni, dengan kita membaca sedikit setiap hari yang one day one page ni, insya-Allah moga-moga kita akan dapatlah pengajaran daripada ayat-ayat ni untuk mempelajari kesilapan kejahatan Bani Israel. Seterusnya huda. Apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada adalah huda, petunjuk. Dah sebut tadi al-huda, petunjuk, iaitu menunjuk kepada jalan yang benar. Hudan wa zikra liul albab. Jadi Allah Ta'ala sebut yang kedua ni, Alkitab tu, dalam kitab Taurat tu yang asal kitab Taurat asal, dia tu adalah mengandungi petunjuk dan mengandungi peringatan kepada orang-orang yang mempunyai albab. Albab tu artinya adalah akal, orang-orang yang berakal. Jadi habis cerita ni, kita masuk sekarang kepada ayat 55. Ayat 55 ni ayat 55 ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pasal apa? Pasal balik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olahnya Allah Ta'ala kata apa sini? Cuba kita tengokkan. Fasbir, maka oleh kerana itu maka sabarlah. Seolah-olahnya apa? Fa sini adalah, kalau dalam bahasa Arabnya maka artinya ialah litakib wa tertib, iaitu selepas daripada diceritakan semua ni, Allah Ta'ala ceritakan kepada kamu semua ni, aku dah cerita, Allah berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua kan, selepas daripada kita dah baca semua ni, dah ceritakan semua ni, maka oleh kerana itulah fasbir, maka bersabarlah. Nampak kan? Jadi seolah-olahnya semua cerita-cerita ni adalah Allah Subhanahu Ta'ala nak berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang sedang menghadapi kesukaran, menghadapi apa kan? Kedahsyatan penentangan daripada orang-orang Quraisy ni, orang Mekah kan. 10 tahun kan. Ayat ni sebagaimana kita kata, sebagaimana disebutkan oleh sebahagian ulama, adalah turun selepas daripada 10 tahun, iaitu tahun yang ke-11 dan yang ke-12 macam tu, selepas daripada kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa di Mekah. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kan dahsyat, terima boikot dan sebagainya, terima kecaman, macam-macam ini,
Jadi mesti ada perasaan kan tak lamanya, ya Allah lamanya kan. Itu nama dia istibta', nama dia. Istibta' ni ialah merasa lambat bila Allah Ta'ala nak tolong, ada datang. Sebab apa? Nabi itu adalah seorang manusia kan. Jadi benda ni disebutkan dalam Al-Quran kan. Mata nasrullah, dikatakan mata nasrullah, ya Allah bila lagi pertolongan kau, bila lagi pertolongan kau. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kepada Nabi sini dan ceritakan semua benda-benda ni lah, fasbir. Maka kita sekarang pun sabar sabar jangan gopoh nak lihat kejayaan, tapi kita kena fikir adakah kita ni dah faham Islam betul-betul, dah sampaikan, dah buat kerja kita ataupun tidak. Bukannya kita ni nak bila lagi kan Islam nak menang atas dunia ni, barulah di kalangan masyarakat kita yang kecil saja kan, tapi dunia ni ramai lagi orang yang tak beriman, ramai lagi Islam tak sampai, ramai lagi orang macam sekarang kan berlaku pula lah di sana kan, ada orang lah kutuk, ada orang buat gambar Nabi lah sallallahu Nabi kita kan, dia buat gambar yang huduh-huduh, kemudian bukan tu dicetak besar-besaran pula tu, disebarkan pula tu, dan dikatakan, dituduhkan orang Islam ni macam ni. Jadi hadirin hadirat semua, kepada penonton-penonton semula kan yang melihat video ni, melihat Facebook ni kan, melihat di YouTube ni, jadi kita ingatlah kan Allah Ta'ala berkata fasbir selepas daripada cerita. Jadi cerita ni nampak sangat lah kan, kita nampak, kita rasa sangat bahawa sebenarnya cerita-cerita ni adalah untuk orang-orang yang membawa Islam. Kalau kita ni tak bawa Islam, kalau kita ni tak kembangkan Islam, kita hanya hidup untuk diri kita saja, maka seolah-olahnya ayat-ayat yang banyak ni macam mana kita nak sabar apa? Takkanlah kita kata nak sabar terhadap kerja biasa ni kan, kerja cari makan, itu memang kerja itu diminta kan, tetapi bukan itu sebenarnya tujuan kita ini. Hanya dilahirkan, bukan dilahirkan untuk mencari rezeki saja kan, tetapi Allah Ta'ala ni nak suruh kita ni adalah untuk menyampaikan Islam kepada orang lain. Sebab tu dia kata fasbir, fasbir, maka sabarlah, inna wa'dallahi haqqun. Jadi bila Allah Ta'ala kata begini kan, sesungguhnya janji Allah ini benar, jadi ditakuti kan kemungkinan ada dalam perasaan kita ni, kita kata betul ke janji Allah ni, betul ke tak? Allah Ta'ala kata inna wa'dallahi haqqun. Apa yang Allah Ta'ala janji itu benar, takkan Allah Ta'ala janji tak betul Ini Allah kan, bukan manusia. Wastaghfir li zambik. Jadi sebab itulah, dan istighfarlah terhadap dosa kamu. Jadi ulama-ulama tafsir kata sini, Allah Ta'ala minta kepada Nabi supaya istighfar. Istighfar. Macam mana istighfar? Adakah Nabi ni berdosa? Adakah Rasul ni berdosa? Dia kata bersabar, kemudian janji Allah ni benar. Jadi kemudian dia kata istighfar, wastaghfir li zambik. Adakah Nabi ni ada dosa? Jadi mengikut akidah kita, Nabi-Nabi ni adalah maksum, Rasul-Rasul adalah maksum, dia tidak berdosa. Habis tu kenapa disebut kata istighfar terhadap dosa? Disebut di sini, ulama-ulama setengah-setengah mengatakan begini dia punya explanation terhadap ayat ini, iaitu kenapa dikatakan istighfar kepada dosa, iaitu bukannya dosa iaitu dosa sebagaimana kita ni, tapi dosa sini ertinya ialah kesalahan. Antara apakah yang dikatakan sebagai salah, walaupun perkara itu tidak dosa sebenarnya bagi Nabi-Nabi, tetapi dianggap bahawa perkara itu adalah satu kesalahan. Iaitu apa? Antaranya yang disebutnya ialah ayat sebelum ni, iaitu apa? Inna wa'dallahi haqqun, iaitu janji Allah ni benar kerana ada perasaan di dalam, kemungkinan di dalam Nabi itu datang perasaan apa, iaitu mata nasrullah tu, iaitu perasaan rasa lambatnya pertolongan Allah. Itu adalah merupakan satu kesalahan bagi Rasul. Bagi kita of course lah kan kita kata tak ada apa-apa lah, kata perasaan je kan, tapi perasaan itu bagi seorang Rasul adalah salah. Salah, tapi bukan dosa. Dan banyak lagi lah di dalam Al-Quran ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya menyebutkan tentang menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun ia bukan satu kesalahan. Sebagai contohnya ialah Allah Ta'ala menegur tentang bila Zaid ditabannikan, dibinkan kepada Muhammad. Orang panggil Zaid ni Zaid bin Harithah, dia ni adalah hamba kepada Khadijah. Kemudian Nabi buat baik kepada dia, kemudian Nabi dan sebagainya, kemudian tiba-tiba family dia bukan tinggal di situ. Mak ayah Zaid ni tinggal di luar daripada Mekah. Jadi tiba-tiba dia tahu Zaid ni ada di Mekah, kemudian dia datang, kemudian dia nak bawa lah Zaid ni pulang. Jadi Nabi SAW tanyalah Zaid kan, awak nak tinggal di sini kan atau nak ikut mak ayah awak? Dia kata dia suka tinggal dengan Nabi SAW. Jadi sebab itulah Nabi pun ambil dia jadi sebagai anak angkat, dan orang panggil dia Zaid bin Muhammad. Tapi bila tiba-tiba turunlah ayat yang melarang tabanni, jangan kamu binkan anak-anak ni kan kepada kamu, tetapi kalau anak angkat hendaklah dibinkan kepada ayahnya.
wad'uhum li abaihim. Jadi itu yang pertamalah. Kemudian kisah yang masyhur iaitu seperti kisah Abasa wa Tawalla. Allah Ta'ala tegur Nabi kan, Abasa, dia bermasam muka dan sebagainya. Kemudian lagi kisah tawanan Badar. Kemudian kisah lagi, ada banyak lagi kisah-kisah kan. Kisah contohnya ialah peperangan Badar, dan kisahnya apa lagi iaitu ketika Nabi SAW kan memberi izin, lima azin talahum, memberi izin kepada setengah-setengah daripada orang tu yang tak nak pergi berperang. Jadi Allah Ta'ala tegur Nabi SAW. Jadi kesalahan-kesalahan ini bukannya salah dari segi dosa kan, tetapi itu adalah anggap sebagai macam dosa lah kan, kesalahan sebagai seorang Nabi. Tapi jadi inilah, itu satu penafsiran lah daripada setengah ulama. Ada penafsiran lain mengatakan apa? Mengatakan bahawa istaghfir li zambik sini ialah ada perkataan yang seolah-olah macam dihazafkan, dipadamkan, iaitu apa? Untuk umatmu, bukan kamu, dosa kamu, tapi dosa umat kamu, li zambi ummatik, gitu wastaghfir li zambi ummatik, hendaklah kamu beristighfarlah untuk dosa umat-umat kamu. Ada yang ketiga kata, iaitu istighfar ini disuruh kepada Nabi. Kenapa? Nak mengajar kita semua supaya kita ni beristighfar, kerana Nabi SAW beristighfar 70 kali, 100 kali kan. Jadi maknanya kita ni takkanlah kan yang ada dosa ini tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada itu, ataupun sekurang-kurangnya 70 ataupun 100 kali. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, wasabbih, kemudian tasbih. Kemudian yang ketiga ialah bihamdi rabbik, tasbih dengan, jadi subhanallah wa bihamdi, itu subhanallah, tasbih, bihamdihi itu ialah bihamdi rabbik bil asyi wal ibkar. Asyi ini ialah pada waktu petang, ibkar itu ialah waktu pagi. Kita kata kalau exactnya ialah asyi ni ialah daripada waktu zuhur sampai maghrib, dan ibkar ni daripada waktu fajar, subuh sehinggalah waktu duha. Itu dari segi bahasa lah. Tapi maksud di sini ialah, maksudnya ialah ulama kata ialah seluruh waktu, setiap waktu hendaklah kita ni beristighfar, astaghfirullahalazim, kemudian tasbih subhanallahi, kemudian bihamdi rabbik wa bihamdihi. Jadi astaghfirullah subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah subhanallah wa bihamdih, itu adalah permintaan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita sebagaimana menurut ayat ini. Tetapi sebelum daripada itu ingat kena bersabar. Bersabar kenapa? Di atas usaha yang kita buat di dalam dakwah, insya-Allah. Kemudian seterusnya ayat yang ke-56, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr ma hum bibalighi fasta'iz billah innahu huwas samiul basir. Masalah lagi ialah masalah sekali lagi yang kita sebut sebelum daripada itu, masalah mujadalah. Jadi mujadalah ni ialah kita kata berdebat, mujadalah ini ialah berdialog secara bagaimana, iaitu masing-masing akan cuba untuk menguatkan, mengatakan dia betul dan sebagainya, iaitu adalah nama dia mujadalah. Jadi mujadalah ni adalah baik ataupun buruk. Adakah baik ataupun buruk? Jadi ulama kata bahagikan kepada dua mujadalah ni, ada baik ada buruk. Kadang-kadang mujadalah tu adalah baik. Kenapa? Bila kita nak menegakkan kebenaran. Bila ada orang kata Islam tak betul, bila orang kata ni tak betul, yang benda-benda yang betul tak betul, jadi kita pun bermujadalah dengan memberikan fakta, memberikan hujah dan sebagainya. Jadi mujadalah itu termasuk dalam salah satu daripada jihad kita untuk menegakkan agama, untuk menegakkan kebenaran di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada mujadalah yang dibuat oleh orang kafir ni, ialah mujadalah apa? Untuk membatalkan, mengatakan yang benar itu tak benar. Itu mujadalah yang ditolak, dan kemudian mereka membawa hujah-hujah yang tidak hujah pun. Jadi Allah Ta'ala sebut sini apa kan? Bighairi sultanin atahum, tak ada dalil. Sultan sini artinya ialah dalil, artinya hujah. Hujah tak ada pun, tapi mengada-ngada je. In fi sudurihim illa kibr. Allah Subhanahu Ta'ala sebutkan sini, dalam hati mereka ni sebenarnya ada kibrun. Kibrun ni maknanya ialah sombong. Itulah alasan dia menyebabkan mereka ni nak berhujah tu, nak menolak Muhammad, kerana kibrun. Macam-macam sebab kibrun ni kan. Kibrun rasa diri besar, kenapa tak turunkan kepada kami orang besar, kami ni kaya, macam-macam sekali kibrun ni. Perasaan itu semua adalah di antara sebab utamalah kenapa manusia ni bermujadalah dengan kebenaran ni. Jadi Allah Ta'ala sebut situ kibrun mahum bibalirih, mereka pun tak sampai situ, tak faham pun bibalirih kan, mereka pun tak dapat pun benda tu kan, iaitu sultan tadi tu mereka tak ada pun. Fasta'iz billah, maka isti'azah lah daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu was-sami'ul basir. Allah Ta'ala itu maha sami' dan juga maha basir. A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonirrajim.
Okey. Kemudian yang terakhir lah, insya-Allah pada hari ini kita akan tengok apa Allah Taala sebut kan. Ini maknanya kan poin-poin yang Allah Taala beritahu kepada kita supaya kita ni kan manfaatkan dan gunakan kan untuk kita ni berdebat, berjidal, untuk kita membatalkan perkara-perkara yang tak betul yang mereka hujahkan, yang orang tak setuju dengan Islam ni, orang yang tak suka pada Islam ni. Apa dia? Iaitu Allah Ta'ala nak beri, dan beri jugalah kepada kita lah kan, of course kan, iaitu apa Allah Ta'ala katakan, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aksaran nasi la ya'lamun. La situ ialah la sumpah. La tu maknanya kalau ulama-ulama tafsir kata seolah-olahnya macam ni lah perkataan wa izzati wa jalali, demi kebesaranku, demi kehebatanku kan. Khalqus sama kejadian. Jadi la tu itu maksud dia, iaitu demi. Kemudian Allah Taala kata khalqu ni kejadian, penciptaan langit. Allah Taala bawa banding sini kan. Allah nak beritahu kepada mereka semua manusia ni merasa sombong, dia rasa bahawa dia hebat, dia rasa dia ni besar. Manusia ni besar apa? Nak bandingkan Allah Ta'ala kata dengan langit, dengan bumi ni, siapa yang ciptakan langit dan bumi ni? Allah Ta'ala kan. Kemudian habis tu kamu dengan langit dan bumi ni mana lebih hebat? Nak ceritakan contoh kan, kita ambil contoh satu lah. Atas langit ni sebelah atas mana? Apa-apa yang sebelah atas, awannya, mataharinya, bulannya, bintangnya dan sebagainya. Kita ambil satu benda saja yang kita boleh lihat pada setiap hari. Apa dia? Iaitu matahari. Matahari ni saintis-saintis lah sebut saya pun tak tahu kan, saya tak pernah pergi ke matahari dan saintis pun tak pernah pergi ke matahari juga, tetapi mereka mengatakan matahari, nak ceritakan hebatnya matahari ni besar mana. Dari segi umur dia berapa lama? Daripada datuk nenek kita dia dah ada kan. Daripada kita masa kita nak katakan kita kecil lagi, dia dah ada dah. Daripada nenek kita matahari yang sama juga kan, dia tak berubah. Daripada tu 1000 tahun dulu matahari tu dah ada kan. Masa zaman dinosaur dulu matahari dah ada, sebelum manusia ni wujud matahari dah ada dah. Jadi matahari ni dah ada. Matahari ni bila umur dia panjang daripada manusia, kita ni sekejap je kan, 70-80 tahun dah tak ada dah. Itu satu. Yang kedua ni saiz. Matahari ni besar mana? Matahari ni dikatakan 110 kali ganda daripada bumi saiz dia. Jadi kalau nak bandingkan 100 kali kecil kan, matahari tu besar. Itu saiz. Kita ni kan kita rasa jauh lah kan, sekarang tak boleh nak berjalan lah kan, sebab apa, kapal terbang tak jalan semua kan. Tapi kita rasa kalau kita nak pusing satu dunia pun, habis umur kita pun rasanya tak habis nak pergi ke semua tempat dah dunia, semua kampung, di Afrika, di Zimbabwe ke, di Amerika Selatan ke, Antartika ke, kita tak habis kan. Itu saiz. Kemudian kepanasan dia, berapa kepanasan matahari? Dikatakan kepanasan itu yang paling top sekali, panas 15 juta Celsius. Air panas kita ni berapa? Air panas kita ni 100 Celsius. 100 Tapi di sana tu, ini saintis kata, bukan saya kata, NASA cakap ni saya hanya bacalah kan apa yang NASA cakap. Dia kata ialah 15 juta Celsius. Yang paling ringan berapa? Paling ringan wallah alam lah. 1 point berapa lah kan, wallah alam bisawab kan. Jadi kemudian tu berat dia berapa? Berat dia kata 330 kali ganda daripada bumi. Jadi jangan ceritalah kan tenaga dia ambil daripada mana tenaga dia tu. Jadi wallahu a'lam bissawab. Sebab itulah kita katakan bahawa kan Allah Taala sebutkan la khalqus samawati wal ardi. Nak cerita dalam bumi lagi banyak lagi. Jadi insya-Allah, sebab itulah kita bila kita belajar sains, bila kita belajar geografi, bila kita belajar astronomi kan, kita belajar tentang benda-benda ni semua ni, sepatutnya kita merasai kehebatan dunia selain daripada. Tapi Allah Ta'ala jadikan semua ni tunduk kepada manusia, digunakan untuk manusia. Tengok sebesar-besar matahari tu kan, dia adalah berpusing kan, tak pernah lari daripada kita, memberikan cahaya, memberikan haba kan. Kalau hari ni, kalau tak kita kena pasang lampu ni kan, nak pasang lampu macam mana lah kalau dah sentiasa gelap kan, nak buat lampu pun susah kan. Jadi akhirnya tengok kita ada cerah kan sekarang kan ni kan, dan dunia makin cerah lah kan jadi nampak tak kan, semua tu adalah matahari Allah Ta'ala tundukkan kepada manusia. Kemudian bulan macam tu juga, kita boleh kira kan kira kan dia lari tak pernah lari, dia ikut time dia lah. Jadi itulah kata lebih lagi. Tapi manusia ni manusia, walakin aksarun nas la ya'lamun, tapi ramai manusia tak tahu. Bukan tak ada ilmu, bukannya tak alim, bukan tak masuk universiti jadi profesor macam-macam sekali kan, tetapi apa, mereka tak faham benda ni, hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nampak benda ni untuk bisnes, dia nampak benda ni untuk kajian, dia nampak itu sahaja kan, bukannya untuk
melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang terakhir, ayat 58, insya-Allah pada pagi ini, wa ma yastawil a'ma wal basir wallazina amanu wa amilus solihat walal musii qalilan ma tatazakkarun. Sadaqallahul azim. Ayat yang terakhir kita pada hari ini ialah Allah Taala nak bandingkan, nak ceritakan perbandingan orang buta dengan orang celek sama tak? Kalau ada orang kata sama tu memang pelik lah, dia yang pelik kan. Orang buta dan orang celek memang tak sama. Jadi macam itulah Allah tak nak bagi banding kita. Orang beriman dengan orang tak beriman sama tak? Tak sama. Sama macam orang buta dengan orang celek kan. Jadi sekarang ni orang tak melihat dari sudut tu. Orang melihat manusia ni dari sudut lain kan. Dia tengok apa ni? Kaya dan miskin. Yes. Kaya dan miskin ini bukan ukuran Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Allah Taala ni memanglah menyuruh kita ni berusaha dan sebagainya, tapi bukan itu ukuran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi? Ukuran manusia kan. Ukuran manusia dia kata cantik dengan tak cantik. Itu bukan ukuran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tidak melihat kepada rupa bentuk kamu, kepada keturunan kamu, tapi melihat kepada amalan kamu dan kepada hati kamu. Jadi oleh kerana itulah maka di sini kan, apa yang membezakan sepatutnya bagi kita lah kan, bila kita membuat penilaian, yang nombor satu penilaian yang betul ialah antara iman dan juga bukan iman. Orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, macam orang buta dengan orang celek. Tiba-tiba kita membuat ukuran lain, tak boleh. Okeylah kita kata orang beriman dengan orang tak beriman. Orang beriman jahat katakan. Orang tak beriman kita katalah baik. Ada orang kata baik kan. Ada orang kata oh dia tu baik tapi dia tak beriman. Mana yang lebih baik? Tak. Orang yang beriman walaupun jahat lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Sebab apa? Iman tu memberatkan segala-galanya. Tidak iman tu menghapuskan segala kebaikan-kebaikan dia walaupun dia baik pada mata manusia. Jadi itu kena faham, kena jelaskan lah, insya-Allah kan. Itu adalah beberapa perkara yang boleh kita petik pada pagi ni daripada muka surat 473. Insya-Allah esok jumpa lagi dalam muka surat 474 insya-Allah. Hari ni minta maaf terpanjang sikit, tersemangat sikit sebab dalam kereta kan, insya-Allah so aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jumpa lagi esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.